suruh jangan ambil vaksin. No. Dia orang nak ambil krocik kat badan kita. Percaya vaksin ni semua syirik. Bergantung kat Allah Ta'ala je, bukan vaksin. Habis tu kau tak nak ambil vaksin, nak ambil apa? Ambil habatus sauda. So kau nak bertuhan ke habatus sauda lah ni? Habatus sauda sunnah Nabi. Jangan letakkan diri dalam kecelakaan. Pergi bertanya pada orang yang arif dalam suatu bidang pun sunnah Nabi. Lepas tu jangan percaya mufti. Mufti ni semua dah kena bayar dengan pokok ilmu nanti. Hukum-hukum yang diorang keluarkan, fatwa yang diorang keluarkan, semua bayar dekat pokok diorang ni. Ada ke suruh kita jangan balik kampung raya dan kita sebar wabak semua? Mufti sendiri takut dengan makhluk Allah kecil nama virus tu. Kau tahu tak kluster raya sekarang dah banyak? Sejak bila mufti keluar fatwa ikut sedap tekak nafsu korang? Nabi SAW cakap ulama' tu pewaris Nabi. Sekarang pewaris Nabi pun kau tak nak follow. Kau nak follow siapa? Korang yang kena jerat dengan ilmu hati ni. Diorang buat kau sampai taksub, sampai kafir kan. Bodoh kali ulama'. Ilmu adab ibadat korang pun cloud. Nak ini ulama'. Rasa pandai just lepas Google search je. Lepas tu pasal vaksin tu, apa kau ingat semua orang yang ambil vaksin tu syirik ke? Yakin pada makhluk ke? Tak yakin dengan kuasa Allah? Aku nak tanya kau, kalau kau lapar kau cari makanan tak? Kenapa nak cari makanan? Kenapa tak yakin dengan Allah je? Tak minta direct doa pada Allah je? So nak kata kau bertuhankan makanan ke? Tak kan? Dalam dunia ni ada sunatullah. Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau cocok tangan luka. Tu kau kena faham aturan Allah yang basic tu dulu. Bukan jadi bodoh tawakal butuh tanpa ikhtiar dan usaha. Rasulullah SAW pernah tegur seorang pemuda yang tak ikat tali untanya dengan alasan, tak apa, aku tawakal je pada Allah. Nabi tegur, ikat dulu baru tawakal, dengan nada yang tegas. Sebab tu dalam Al-Quran dah sebut, tak tahu satu benda, cari orang yang arif dalam bidang tu. Bukan memandai sendiri. Kalau pasal virus, tanya saintis. Kalau sakit, jumpa doktor. Ini bukannya syirik, ni Quran sendiri yang sebut. Tapi besok kenapa tak boleh nak solat Jumaat? Susah je jarak lagi. Tahu tak sekarang dah ada kluster jemaah surau? Ni aku nak bagi tahu ni. Kalau macam tu, buat apa Nabi berundur dari perang Uhud? Nabi kot. Confirm menangnya. Nabi Nuh, buat apa lari naik kapal? Baginda berdakwah pada orang kot. Nabi Lut, buat apa lari dari bumi yang terbalik? Dia confirm kebalnya. Yang korang ni, Nabi pun bukan, alim ulama pun bukan. Tawakal kalah Nabi-Nabi. Nama pun bala, kenalah usaha sampai mungkin. Ni semua usaha, bila dah habis segala langkah, baru tawakal. Bukan cari penyakit. Tak perlu timbulkan rasa berdosa sebab tak dapat solat Jumaat. Sebab tu arahan pemerintah. Nabi sendiri bagi tahu dalam hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, tak perlu ke masjid kalau ada uzur. Uzur tu apa? Sahabat tanya. Nabi kata ketakutan, kebimbangan atau sakit. Orang awam dan pemerintah takut kalau wabak ni tersebar. Nak kata norma baru ni rosak akidah adalah satu tuduhan yang berat. Sebab yang memutuskan SOP ni bukan sekadar mufti-mufti di Malaysia je, tapi dekat seluruh dunia tau. Nak kata apa? Ilmuwan dengan mufti-mufti ni setuju perkara yang merosakkan akidah. Takkan mufti-mufti ni nak sesatkan atau murtadkan umat Islam. Takkan mufti ni tak faham maqasid syariah dalam menjaga nyawa dan masalah awam. Ustaz Zaidrus pun dah bagi pendapat dia pasal SOP solat jarak 1 meter ni dekat ceramah dia tu. UAL pun dah explain, serahkan urusan SOP ni dekat mereka yang fakir dalam ilmu fiqah dan fatwa. Kalau korang hebat ilmu akhlak dan adab, jangan sibuk kondem bab fiqah dan usul. Kat Gaza, sampai hari ni pimpinan Hamas masih arahkan masing-masing untuk solat jarak 1 meter. 5 Mei lepas, baru Gaza dibenarkan untuk solat berjemaah full 1 meter di masjid-masjid setelah sekian lama masjid-masjid di Gaza dilimitkan jemaah. Masjid Al-Aqsa pernah tutup 2 bulan lebih masa Ramadan tahun lepas. So nak cakap apa? Umat pilihan Allah di tanah Syam tu rosak akidah sebab pernah tutup masjid masa kes tengah tinggi. Adakah mereka rosak akidah kerana pernah solat jemaah berjarak ketika kes tengah tinggi? Ustaz Hafiz Soroni pernah explain dari fakta sejarah. Masjid-masjid pernah ditutup suatu masa dulu akibat wabak. Tahun 1048, masjid-masjid di Andalusia dan Mesir ditutup kerana wabak. Tahun 1347 sampai 1351, masjid-masjid pernah ditutup di Andalusia, Mesir, Cordoba dan tanah Syam akibat wabak Black Death. Tahun 1424, berlaku wabak di Mekah. Sehingga masa tu hanya satu imam dan satu makmum je boleh solat kat Masjidil Haram tu. Walaupun masjid-masjid diarahkan tutup pada masa dulu, Islam tak pernah padam. Islam semakin kuat ada lah. Sebab Islam jadi pemangkit ilmu perubatan kuarantin. Ada ke umat Islam beramai-ramai jadi rosak akidah akibat masjid ditutup masa tu?
Mufti-mufti berfatwa berkenaan SOP ni, mereka pun telah dibelikan dalil-dalil dan hujah mengikut metodologi pengfatwaan dalam istibat hukum dan mengikut peranan mereka sebagai mufti. Menjaga nyawa adalah lebih utama. Sahabat Nabi tersilap beri pendapat sampai menyebabkan seorang sahabat meninggal. Tak rujuk alim. Nabi marah bagi golongan yang sanggup langgar SOP untuk menegakkan agama sampai suruh slipper, solat dalam gelap kat masjid dengan surau. Lepas tu menyebabkan kluster baru dan berakhir dengan kematian. Sila hayati kisah ni. Ada seorang lelaki di zaman Rasulullah yang luka parah. Lepas tu dia mimpi basah. Jadi sebab tu sepatutnya kalau mimpi basah dia perlu mandi wajib, kan? Tapi dia tengah sakit ni tak boleh kena air. Nak buat macam mana? Sahabat yang lain kata kena mandi wajib juga. Mana ada pilihan lain dah. Jadi dia pun mandi dan luka dia tu terkena air menyebabkan jadi lagi parah dan akhirnya dia meninggal dunia. Bila Rasulullah tahu perkara ni, apa baginda buat? Baginda senyum ke? Tak, Rasulullah marah yang amat. Baginda bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka pula. Kenapa mereka tak bertanya? Bila tak tahu? Kerana hanya sesungguhnya ubat kepada kebodohan adalah bertanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam bab tahara dan selainnya daripada Jabir. Begitu juga zaman kita ni, bila berlaku wabak macam ni, jadi kita nak buat apa? Bila bertemu antara dua makasih antara menjaga nyawa dengan menjaga agama, mana lebih perlu diutamakan? Dan nak tanya pada siapa zaman ni? Jawabnya tidak lain dan tidak bukan adalah ulil amri. Tapi sebab kita rasa lebih tahu berbanding mufti, kita pun buat sendiri andaian nak pertahankan agama. Bila menyebabkan kematian sebab kejahilan kita, apa nak kata? Kau dah bunuh dia, semoga Allah bunuh kau pula. Sepatutnya yang perlu dilakukan adalah tayamum sebagai ruksah keringanan. Sebab dia tak boleh kena air. Walaupun mandi tu wajib, tapi ada keringanan. Macam mana pula dengan solat jemaah kat masjid? Dan kalau dapat solat berjamaah, kena pula jarak. Sedangkan solat dengan saf yang rapat tu kan sunnah. Ini yang kena belajar dan faham kaedah fiqah. Dalam bab solat berjemaah di masjid, ia adalah hak Allah. Hak Allah terbina di atas dasar toleransi. Sebab itu orang yang bermusafir boleh jamakkan solat mereka. Manakala solat dengan saf yang dijarakkan itu juga dikira sebahagian daripada sunnah, kerana merampakkan saf adalah sunat. Tetapi menjaga nyawa adalah wajib. Itulah sunnah sebenar. Buktinya, kluster beberapa surau yang rapatkan saf tu, dah ada yang meninggal dunia. Seorang positif dan seorang batuk semua keliling dia positif. Dalam Islam juga, kena jaga nyawa lebih utama daripada perkara sunat. Sebab tu jangan palau tahu dengan pelbagai pandangan, sedangkan agama tu senang dan menyenangkan. Wallahualam. Sekali lagi, aku nak tanya kau, pagi tadi kau solat subuh tak?